Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan pihak-pihak yang berkolaboratif dalam membantu MBPK ketidakupayaan penglihatan dalam membuat penilaian kesihatan mata. Kumpulan kami telah memilih 3 buah agensi yang menyediakan khidmat penilaian kesihatan mata kepada MBPK, iaitu Pusat Pakar Mata Ikonik, Optimax Eye Specialist dan juga Hospital Gleneagles. Antara agensi yang menawarkan khidmat saringan perkhidmatan bagi MBPK ketidakupayaan penglihatan adalah Pusat Pakar Mata Ikonik. Pusat Pakar Mata Ikonik atau dahulunya dikenali sebagai Prof. Mahaya Eye and LASIK Center telah pun mula beroperasi pada 5 Mei 2014. Ikonik menawarkan pelbagai khidmat rawatan berkaitan permasalahan mata, termasuklah juga bagi golongan kanak-kanak. Tahukah anda, Pusat Pakar Mata Ikonik mempunyai ramai pakar berkaitan bidang oftalmologi dan dibantu dengan pembantu yang berpengalaman. Datuk Prof. Dr. Cik Mohaya Haji Muhammad juga adalah salah seorang daripadanya. Beliau sememangnya terkenal di Malaysia sebagai seorang pakar dalam bidang oftalmologi seperti di dalam bahagian pembetulan penglihatan menggunakan laser, uveitis dan imunologi okular. Beliau juga terkenal sebagai seorang ahli motivasi. Mari kita lihat apakah antara jenis-jenis saringan penglihatan untuk MBPK yang ditawarkan di Pusat Pakar Mata Ikonik ini. Yang pertama adalah pemeriksaan power mata dan kejulingan. Yang kedua pula, pemeriksaan penyakit mata. Mari kita lihat pemeriksaan yang pertama dahulu. Bagaimanakah pemeriksaan power mata dan kejulingan ini dilaksanakan? Pemeriksaan ini dilaksanakan dengan menggunakan instrumen seperti retinoskopik, cyclogel, kanta percubaan dan juga carta Snellen digital dan carta berilustrasi. Mari kita lihat apakah fungsi bagi setiap instrumen yang digunakan berikut. Retinoskopik. Ianya berfungsi dalam menentukan sama ada seseorang kanak-kanak tersebut mengalami rabun jauh, rabun dekat ataupun astigmatisma. Kebiasaannya juga digunakan pada kanak-kanak untuk menentukan preskripsi atau power kerana mereka cenderung untuk sukar dalam memberitahu tahap kefungsian mata mereka dengan baik. Kemudiannya cyclogel. Cyclogel merupakan sejenis cecair yang akan dititiskan dalam mata kanak-kanak sebelum pemeriksaan dilakukan. Cyclogel berfungsi untuk merehatkan otot mata supaya mendapat bacaan power yang lebih tepat. Cyclogel juga berfungsi dengan mengembangkan anak mata kanak-kanak yang juga bertujuan untuk memudahkan pemeriksaan dilakukan. Kemudiannya, karta percubaan. Karta percubaan berfungsi untuk mengenal pasti tahap ralat pembiasan pada mata. Dan akhir sekali adalah carta Snellen digital ataupun carta berilustrasi. Carta ini adalah untuk mengukur medan penglihatan kanak-kanak. Ayuh kita pergi kepada pemeriksaan yang kedua. Untuk pemeriksaan penyakit mata, di Pusat Pakar Mata Ikonik, mereka akan menggunakan mesin optical coherence tomography ataupun dipanggil sebagai mesin OCT. Sama juga seperti pemeriksaan yang pertama, pemeriksaan yang tadi, mereka juga akan menggunakan cecair
cyclogil sebelum pemeriksaan dilakukan. Mesin OCT ini berfungsi dalam memberi gambaran imej keratan rentas retina mata. Dengan ini, masalah dan penyakit mata yang tertentu seperti lubang makula, kedut makula, bengkak makula, degenerasi makula ataupun ARMD, glaukoma, central serous retinopathy, retinopati diabetik dan membran epiretina dapat dikesan. Kemudian, kita beralih kepada komponen dalam saringan penglihatan tersebut dan bagaimanakah ianya dilaksanakan. Kita lihat dulu komponen dalam pemeriksaan power mata dan kejulingan. Terdapat 4 komponen dalam pemeriksaan power mata dan kejulingan, iaitu yang pertama, ujian medan penglihatan, penilaian tahap kesilauan. Yang ketiga, ujian diagnosis kejulingan ataupun strabismus. Dan akhir sekali, pemeriksaan berbola mata. Manakala komponen yang terdapat dalam pemeriksaan yang kedua ataupun pemeriksaan penyakit mata yang menggunakan OCT, komponen yang terdapat dalam pemeriksaan ini adalah pengimejan retina mata. Jika tadi kita sudah melihat instrumen yang digunakan dan fungsi instrumen tersebut, kita lihat pula bagaimanakah pemeriksaan ini dijalankan ataupun kita panggil sebagai prosedur pemeriksaan. Bagi pemeriksaan power mata dan kejulingan, yang pertamanya, sebelum pemeriksaan bermula, cecair cyclogil akan dititiskan ke dalam mata kanak-kanak supaya mata mereka terbuka dengan lebih luas. Yang kedua, kanak-kanak akan dipakaikan kanta percubaan. Yang ketiga, mata sebelah kanan dan kiri akan ditutup secara bergilir dan kanak-kanak diminta untuk membaca huruf pada carta Snellen. Bagi kanak-kanak yang masih belum boleh membaca pula, disediakan juga carta ilustrasi. Carta ilustrasi ini bagi menggantikan carta Snellen yang mempunyai huruf-huruf tadi, dan mereka perlu untuk memberitahu ahli oftalmologi apakah yang mereka lihat. Hal ini untuk mengukur sejauh manakah mereka mampu melihat sesuatu objek dengan bantuan kanta. Kanta yang dimaksudkan adalah kanta percubaan yang dipakaikan tadi. Dan langkah yang terakhir adalah retinoskopi digunakan untuk membantu ahli oftalmologi dalam mengenal pasti berbola mata kanak-kanak sama ada pendek. Jika ia pendek, bermaksud kanak-kanak tersebut rabun dekat, ataupun panjang, di mana kanak-kanak tersebut adalah rabun jauh. Retinoskopi juga digunakan untuk mengesan sebarang kelengkungan kanta mata atau secara lazimnya dipanggil sebagai silau, iaitu astigmatisma. Kita beralih pula kepada prosedur yang dilaksanakan semasa pemeriksaan penyakit mata yang menggunakan OCT. Yang pertama, sama seperti pada pemeriksaan power mata dan kejulingan tadi, cecair cyclogil juga turut dititiskan ke dalam mata kanak-kanak. Yang kedua, kanak-kanak akan diminta untuk menumpukan perhatian kepada lampu tanda dalam mesin OCT untuk difokuskan pada retina. Kanak-kanak juga diminta untuk tidak berkedip mata selama beberapa saat. Dan akhirnya, keputusan imbasan diperoleh dan pemeriksaan selesai. Kita beralih kepada agensi yang kedua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syamil Kamal bin Muhammad Syaril dari kelas 1 ingin menyambung pembentangan
berkaitan tentang pihak yang berkolaboratif dalam membantu MBBK masalah penglihatan. Jadi agensi yang saya pilih adalah Optimax Eye Specialist. Untuk pengenalan, Optimax ialah perintis Malaysia yang diiktiraf dalam industri penjagaan mata. Optimax juga menjadi satu-satunya pusat pakar mata yang dianugerahkan sijil ISO. Jadi dengan penerimaan sijil ISO ni, terbuktilah bahawa Optimax ni sistem pengurusan dia sangatlah berkualiti. Jadi kenapa memilih Optimax? Kenapa kita perlu memilih Optimax? Kerana para doktor yang profesional dan juga berpengalaman mempunyai kadar rawatan yang meluas dalam satu bumbung, dan Optimax juga memenangi pelbagai penghargaan kepakaran mata, dan juga Optimax merupakan satu-satunya yang memperkenalkan Relax Smile di Malaysia. Jadi di bawah tu kita dapat lihatlah antara pencapaian yang diperolehi oleh Optimax seperti Global Health Award, Malaysian Health Wellness Brand Award 2022, dan Malaysian Book of Record, dan juga anugerah ZIS. Baiklah, seterusnya kita akan lihat apakah jenis saringan yang ditawarkan oleh Optimax dan juga apakah instrumen yang diguna pakai dalam saringan tersebut. Yang pertama, kita dapat lihat saringan yang ditawarkan adalah saringan glaukoma. Kaedah pelaksanaannya dijalankan secara pengukuran tekanan mata dengan alat tonometer oleh doktor. Jadi untuk yang kedua, saringan mata kering. Tear lab akan digunakan untuk mengukur tahap kekeringan mata. Jadi yang ketiga, saringan mata juling. Pemeriksaan mata awal sejak dari bayi dilaksanakan oleh doktor. Yang terakhir, saringan yang ditawarkan adalah saringan konjungtivitis. Doktor akan menjalankan ujian mata menggunakan carta Snellen bagi menilai tahap kesihatan mata. Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, instrumennya ada di sebelah ini. Kita dapat lihatlah instrumen yang digunakan, iaitu alat tonometer untuk saringan glaukoma, alat tear lab untuk saringan mata kering, dan carta Snellen untuk saringan konjungtivitis. Saringan mata juling tidak menggunakan instrumen yang khas kerana saringan mata juling dilaksanakan dengan kaedah pemeriksaan mata seperti biasa. Baiklah, untuk prosedur saringan mata, kita lihat untuk saringan glaukoma, Optimax menawarkan dua kaedah saringan glaukoma, iaitu dengan cara tonometri rebound dan juga tonometri applanation Goldman. Untuk tonometri rebound, doktor akan meletakkan satu prop kecil di mata pesakit dan menggerakkannya sedikit bagi mengukur tindak balas mata. Sekiranya mata yang diuji itu memberikan respon yang baik, maka mata berada dalam keadaan yang sihat. Untuk tonometri applanation Goldman, titisan anestetik yang tidak berbahaya akan dititiskan di mata pesakit. Kemudian, cahaya akan dipancarkan di permukaan mata yang menyebabkan ada sedikit tekanan pada mata. Jika tekanan mata berada pada tahap 10 hingga 21 mmHg, maka mata berada dalam keadaan yang sihat dan baik. Untuk saringan mata kering pula, saringan ini akan dijalankan menggunakan tear lab. Doktor akan mengukur osmolarity air mata pesakit dan juga akan memberikan penilaian terhadap kualiti air mata. Jika kuantiti air mata yang banyak terhasil, maka masalah mata kering ini berkemungkinan tidak akan berlaku. Sedikit tambahan, sekiranya kualiti air mata itu juga tidak melepasi tahap piawaian yang ditetapkan oleh doktor, jadi berkemungkinan masalah mata kering itu boleh berlaku. Untuk yang terakhir, kita lihat saringan konjungtivitis. Pemeriksaan visual akan dijalankan bagi menguji defisit ketajaman penglihatan dan supaya tiada gangguan oftalmologi. Doktor akan mengarahkan pesakit untuk berdiri sejauh 3 hingga 6 meter mengikut keperluan. Sekiranya mata tidak dapat melihat dalam keadaan yang baik, berkemungkinan pesakit mempunyai gejala konjungtivitis bakteria yang boleh menyebabkan kabur penglihatan. Jadi untuk saringan konjungtivitis ini, carta Snellen lah yang digunakan kerana untuk menguji ketajaman mata. Kerana penyakit konjungtivitis ini boleh menyebabkan rabun. Jadi sebabkan itulah carta Snellen diguna pakai.
Untuk yang terakhir, Optimax juga menawarkan ujian mata terhadap kanak-kanak. Jadi ujian tersebut adalah ujian ortoptis. Ahli ortoptis akan menjalankan beberapa aspek ujian untuk menilai tahap penglihatan, kemampuan fokus dan juga pergerakan mata. Antara instrumen yang digunakan adalah stereofly. Fungsi stereofly ini adalah untuk menilai persepsi penglihatan dan juga kedalaman pandangan 3D kanak-kanak. Instrumen yang digunakan seterusnya adalah word for dot. Fungsi word for dot ini adalah untuk menilai tahap penglihatan binokular kanak-kanak. Seterusnya, HESS chart. Ia bertujuan untuk menguji kekuatan fungsi otot mata kanak-kanak. Yang terakhir, functional vergence. Instrumen ini digunakan untuk menguji kemampuan untuk mengekalkan imej yang terhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Zulfahrin bin Faizul Rizal daripada kelas 1. Saya akan meneruskan pembentangan untuk agensi yang seterusnya. Okey, baiklah. Agensi yang saya pilih adalah Gleneagles Hospital. Hospital Gleneagles Kuala Lumpur ini dia berdedikasi untuk menyediakan penjagaan yang istimewa untuk diagnosis dan rawatan berkaitan mata. Selain daripada itu, mereka juga menawarkan perkhidmatan berkualiti dan penjagaan klinikal. Sebagai contoh, mereka menyediakan akses kepada teknologi perubatan termaju kepada pesakit mereka dengan menggunakan alat diagnostik terbaik dalam industri. Fakta yang seterusnya, pasukan Hospital Gleneagles ini berdedikasi dengan kemudahan yang sangat baik dengan memastikan pesakit menerima penjagaan yang berkualiti. Dalam pada mereka merawat dan menguruskan pelbagai keadaan mata dan penyakit dalam kedua-dua orang dewasa dan kanak-kanak. Matlamat mereka adalah untuk menyediakan perkhidmatan penilaian untuk saringan mata kompresif untuk semua pesakit oftalmik. Kita juga dapat lihat dekat slide yang saya sudah sediakan, di situ ada terdapat contoh perkhidmatan yang ditawarkan. Yang pertama, ujian pelaksanaan ketajaman penglihatan. Yang kedua, saringan glaukoma. Yang ketiga, ujian pembiasan. Dan yang keempat, pemeriksaan pupil terdilat. Baiklah, kita akan bergerak kepada slide seterusnya. Di sini dalam slide kedua ini saya sediakan jenis instrumen dalam pemeriksaan mata. Ini terdapat beberapa contohlah yang kebiasaan digunakan jika pemeriksaan mata dilakukan. Baik, yang pertama adalah scan OCT. Untuk pengetahuan semua, scan OCT ni adalah satu kaedah pengimejan dalam oftalmologi. Scan OCT ini boleh mengesan perubahan retina, contohnya lubang, membran halus, bengkak, kehadiran cecair di tasman retina dan membezakan antara ARMD, kering dan basah. Jika kita lihat daripada rajah, saya juga menyediakan gambar bentuk macam mana scan OCT itu. Baik, seterusnya kita pergi kepada penganalisis medan Hamray. Alat ini tujuannya adalah untuk mengukur medan penglihatan manusia yang biasa digunakan oleh pakar optometri.
Maaf ada kesilapan daripada saya di situ, ada kesalahan ejaan. Baik, kita berbalik kepada definisi. Penganalisis medan hampir ini, dia adalah alat untuk mengukur medan penglihatan manusia yang biasa digunakan oleh pakar optometri, terutamanya untuk mengesan medan visual monokular. Yang ketiga, topografi kornea. Topografi kornea ini adalah teknologi yang digunakan untuk memeriksa permukaan kornea mata. Topografi kornea ini dia memungkinkan doktor untuk mengevaluasi bentuk dan ketebalan kornea serta mengetahui adanya kelainan atau kerosakan pada kornea seseorang individu. Baik, kita beralih kepada prosedur saringan penglihatan. Baik, ini adalah contoh prosedur untuk salah satu saringan penglihatan yang biasa dilakukan. Prosedur ini adalah untuk ujian ketajaman penglihatan yang saya dapati. Ujian ketajaman penglihatan ini dia menggunakan carta Snellen sebagai instrumen ujian. Di situ terdapat saya sertakan gambar rajah contoh carta Snellen ini yang biasa kita lihat di klinik ataupun hospital. Baiklah, prosedur dia, jarak ujian adalah 6 meter. Carta Snellen tersebut diletakkan pada aras mata, dimulakan oleh mata kiri, diikuti dengan mata kanan, dan seterusnya akan dilakukan secara serentak. Dan pada akhirnya hasil ukuran itu terdiri daripada 2 angka, 6 ataupun 24. Langkah yang ketiga, tandakan tapak ujian berjarak 6 meter dalam carta, dan kita perlu minta murid untuk tutup mata kiri untuk menguji mata kanan. Lepas tu kita akan ulang dengan menutup mata kanan untuk menguji mata kiri. Lepas tu kita akan menguji penglihatan tanpa menutup mata. Baik, selesai untuk ujian ketajaman penglihatan. Seterusnya adalah ujian pembiasan. Ujian pembiasan ini adalah satu ujian subjektif untuk mengukur rabun dekat, rabun jauh, astigmatisma dan sebagainya. Dan untuk ujian ini selalunya doktor ataupun pakar akan menggunakan phoropter. Untuk kita mengenali apa itu phoropter, boleh rujuk Rajah 1 yang telah saya sediakan. Dan pemeriksaan pembiasan ini biasanya dilaksanakan seperti yang berikut. Langkah yang pertama, doktor akan meletakkan phoropter iaitu instrumen yang mempunyai banyak kanta berbeza yang mewakili tahap pembetulan penglihatan yang berbeza padanya di hadapan muka. Dia akan letak di hadapan muka kita lah, maksudnya doktor. Semasa kita melihat instrumen tu, doktor akan meminta kita untuk melihat imej melalui 2 kanta berbeza dan keadaannya lebih jelas. Dan kaedah ataupun step itu akan diulang menggunakan kanta yang berbeza dan gabungan kanta sehingga doktor dapat menentukan keputusan yang akhir. Yang akhir sekali, keputusan yang dapat itu
keputusan yang doktor dapat itu adalah sebagai rujukan untuk doktor menentukan cermin mata yang sesuai untuk pemakaiannya. Baiklah, setakat ni itu saja daripada saya. Saya harap apa yang kurang daripada saya minta maaf, dan terima kasih untuk semua. Terima kasih untuk bersyarah saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.